Okey Pak Hamdan, kita dengar soksek-soksek daripada media online, daripada orang ahli UMNO juga PAS. PAS tak boleh bergerak ke Putrajaya tanpa UMNO. Dan UMNO tak boleh bergerak ke Putrajaya tanpa PAS. Okey, kita berbalik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sekarang ni nampaknya agak gusar tentang hubungan PAS dan juga UMNO. Mungkin atas meja dia dah buat percaturan tentang bilangan kursi-kursi parlimen di seluruh Malaysia. Sekiranya gabungan PAS dan juga UMNO ni bersatu, apakah kesan kepada kursi-kursi pilihan raya di kawasan-kawasan yang ditandingi oleh semua parti? Okey, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita lihat aura dulu dan juga sekarang amat berbeza. Okey, adakah beliau terlalu lama di penjara, okey, lantas masyarakat luar lupa akan beliau, atau disebabkan beliau sendiri yang meranapkan reputasi beliau? Apa komen Pak Hamdan? Komen saya simple je. Orang lebih mengenali Anwar selepas era reformasi. Sebelum era reformasi, rakyat sebenarnya tidak mengenali Anwar. Betul. Dia hanya melihat Anwar ni dalam imej yang baik. Bakal Perdana Menteri, jadi timbalan Perdana Menteri, pemimpin UMNO, perkara-perkara yang tersembunyi, idealisme sebenarnya semua tersembunyi di dalam UMNO tu. Baik buruk dia tu tidak nampak. Nampak bersih je sebab media bersama dia ketika itu dan sebagainya. Selepas era 99, era reformasi, setelah dia dipecat dan ada tuduhan terhadap dia, salah laku moral yang dituduh oleh Dr. Mahathir sehingga membawakan ke penjara. Maka persepsi rakyat sudah berbagi dua ketika. Tahun 98 sudah bagi dua. Satu yang bersetuju dan percaya bahawa dia tidak bermoral. Satu lagi yang mempertahankan dia, mengatakan dia dizalimi oleh Dr. Mahathir dan harus dipertahankan. Jadi selepas 20 tahun, maka akhirnya rakyat Malaysia, sama ada yang sezaman dia ataupun golongan muda, boleh menilai siapakah Anwar Ibrahim yang sebenarnya lah. Maka imej Anwar itu sudah menjadi cacah merbah sekarang. Kita pun tak sangka. Kalau ketika masa dia jadi timbalan Presiden UMNO, mana benar kita boleh terfikir Anwar boleh menari di atas pentas dengan boleh nyanyi lagu India, boleh menari dan sebagainya. Watak itu tak ada. Kan? Jadi sekarang ini watak itu ada. Jadi orang pun tengok, Masya Allah, apa Anwar punya watak ni? Sudah berubah ke apa ke? Sebenarnya bukan berubah. Sebenarnya itulah watak dia. Cuma dulu disembunyikan, kan? Jadi watak Anwar Ibrahim ni, apabila dia disebut bakal Perdana Menteri banyak kali ni, paling dekat dalam umur 71 tahun ni, tetapi color diri dia itu telah diketahui oleh semua masyarakat. Semua golongan dah tahulah Anwar Ibrahim. Bila semua tahu, sebenarnya walaupun dia bakal Perdana Menteri, tapi populariti dia sangat menurun berbanding dengan 20 tahun yang lalu. Okey, true colours lah. True colours. Okey, Pak Hamdan, kita lihat kepada komen Pak Hamdan pada 7 April yang lepas. Okey, di mana Pak Hamdan ada kongsi artikel daripada Malaysian Insight dengan tajuk besar, Dr. Mahathir betul. Saya boleh jadi PM lebih baik daripada Najib. Apa komen Pak Hamdan? Bagi saya lah, saya dah lalui politik ni 20 tahun. Dua-dua tokoh ni lah, sama ada Mahathir ke Anwar ni. Sepatutnya kita benam je dah. Ya, dua tokoh inilah yang menjahanamkan negara. Yang bawa pergaduhan, yang rosakkan bangsa, yang ajak rakyat bertempur, yang bergaduh kita semua ni rakyat Malaysia. Siapa? Dua orang ni je. Anwar dengan Mahathir. Dua-dua ini kepentingan nak jadi Perdana Menteri je. Idealismenya ialah nak jadi Perdana Menteri, dua tokoh ini. Itu sebab saya nak bawa bila disebut macam tu. Saya nak bawa dulu kepada Dr. Mahathir, baru saya bawa ke Anwar. Contohnya, tahun 99 saya menjadi antara pengarah pilihan raya Barisan Alternatif. Lepas tu Barisan Alternatif kalah. Bila kalah, Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri ketika itu. Tapi majoriti orang Melayu ketika itu, dalam sekitar 65 ke 69% menyokong Barisan Alternatif, sehingga Kelantan, Terengganu dan beberapa tempat di Perak dan sebagainya menyebabkan Barisan Alternatif menang. Apa yang dibuat oleh Dr. Mahathir ketika itu? Dr. Mahathir, dia berterima kasih kepada orang Cina, India, kerana dengan sokongan India dan Cina, Barisan Nasional menang. Maka dengan matlamat dan hati dia itu, Dr. Mahathir masa itu menjadi Perdana Menteri dan Presiden UMNO,
memanggil SPR untuk membuat persepadanan semula. Yang ini saya percaya rakyat Malaysia, ahli politik semua lupa benda ni. Tahun kita Malaysia ni terakhir sekali persepadanan semula ialah tahun Dr. Mahathir tu. Oh, okey. Selepas itu tak dapat. Tak dapat. Lepas itu tak dapat tutut zaman Pak Lah dan Najib, maka tidak dapat buat persepadanan semula. Persepadanan semula yang ada ni ialah kesan daripada pilihan raya tahun 99. Okey, Dr. Mahathir ketika itu, kalaulah dia kata, orang kata dia jiwa Melayu. Okay. Orang kata dia ni Islamik. Bagi saya, dia tidak ada sikit pada hati Melayu. Apa bukti dia? Buktinya, pada tahun 99 tu dia panggil SPR untuk buat sepadanan semula. Dia arahkan SPR masa itu buat sepadanan semula ini sehingga menyebabkan contohnya di Johor daripada berapa belas menjadi 27 parlimen, di Selangor menjadi 24 parlimen, Sabah 25, Sarawak 39 dan sebagainya. Dia sebut dengan jelas mana-mana kursi yang majoritinya Melayu 90%, 80% mesti ditukar, jadikan campuran kerana orang Melayu dan Cina, orang India dan Cina menyebabkan Barisan Nasional menang. Dia fobia kepada orang Melayu. Dia tidak yakin pada orang Melayu akan terus menyokong UMNO dan Barisan Nasional. Maka dia memberi arahan yang jelas kepada Ketua UMNO bahagian perhubungan, pengurusi perhubungan UMNO di negeri dan SPR supaya diadakan semua sepadanan semula mengikut kehendak acuannya. Bukti yang paling jahat, Terengganu. Sekarang ni 8 parlimen, dari merdeka sampai sekarang ni 8 parlimen. Itu tempat orang Melayu. Kalau dia jiwa Melayu, tidak ada kepentingan politik, hatinya Melayu, mempentingkan agama Islam, mesti dia tambah kursi di Terengganu itu daripada 8 menjadi 16. Begitu juga di Kelantan, begitu juga di Kedah. Tetapi kerana dia tidak percaya pada orang Melayu boleh meneruskan mengundi Barisan Nasional ketika itu dan UMNO, dia nak terus jadi kekal menjadi Perdana Menteri, maka dia tidak bagi. Pahang dia tak bagi. Dia tak bagi juga di Terengganu. Dia tambah semua tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Maka kita hari ini pada pilihan raya 2008, 2015 sehingga 2000 yang baru ini, kita terperangkap dengan orang bukan Melayu, terutama orang Cina dan India, terutama orang Cina menjadi penentu kepada kemenangan dalam satu-satu pilihan raya. Maka mereka jadi ada kuasa. Tapi kalau dia ambil pendekatan bahawa pentingnya orang Melayu ni, kursi orang Melayu ni penting. Terengganu hari itu dia jadi 16. Kelantan daripada 14 mungkin jadi 20 lebih. Betul. Perak dia tambah. Kelantan ni semua kan. Survival orang Melayu tidak akan tergugat. Jika berlakunya apa-apa pun seperti sekarang ini, dominan Melayu itu tetap. Tapi sekarang ini kerana Dr. Mahathir punya kesilapan untuk menjaga kepentingan diri dia, keluarga dia dan politiknya ketika itu dan menjaga UMNO ketika itu, maka dia terlupa bahawa dengan persepadanan semula pada 1999 itu telah menjahanamkan survival politik Melayu. Itu yang pertama. Jadi ini bagi saya dua orang ni lah, maknanya Mahathir dengan Anwar. Anwar pula, kalau saya kata tadi Mahathir dengan bersikap begitu, Anwar pula mengajak, antara sebab saya tidak bersetuju dengan Anwar Ibrahim ialah PKR diajak bergabung dengan PRM, Parti Rakyat Malaysia. Saya ingat lagi Anwar memberi surat kepada saya dan pada saudara Izam dan semua. Kita kena dilihat parti PKR ini tidak terlalu Melayu. Kita mesti dilihat ada gabungan bukan Melayu. Kerana kalau tidak, kita tidak dapat sokongan. Dan sebagainya. Dua tokoh ini hanya memikirkan kalau mereka ini kuat hatinya Melayu, kononnya Melayu, semua cerita pasal Melayu tetapi perbuatan tidak. Dua tokoh ini. Itu sebab bagi saya tokoh inilah yang menjahanamkan negara. Dua tokoh ni bergaduh, dua punya sifat dan perancangan lah yang menyebabkan negara ini rosak. Walaupun Allah bagi kesempatan dia orang jadi Perdana Menteri, tapi rakyat kena menilai mereka ini sebenarnya kita tak perlu lagi. Bagilah orang baru. Tak kira lah siapa pun, tapi orang baru lah. Jadi bagi saya dua-dua ini pengkhianat kepada bangsa dan agama. Okey, saudara dan saudari yang sedang menonton, jangan lupa like dan share, like dan juga share sebar luas maklumat yang akan kita dengar yang telah disampaikan oleh aktivis politik saudara Hamdan Taha. Jadi kita teruskan kepada soalan seterusnya. Pada pandangan Pak Hamdan, layak tak Anwar jadi PM? Sebab prior kepada PRU 14 di mana Tun M yang mengajak Anwar untuk bersama-sama untuk bergabung, okey, dan menceritakan bahawa you akan jadi our next prime minister,
Okey, dan dah keluar dah urus-urus bahawa dia adalah PM in waiting. Tetapi berlaku di dalam media berlaku mengatakan ada yang mengatakan Anwar ni tak layak. Okey. Secara personal rasanya dia dapat tak mencapai impian dia untuk menjadi PM yang seterusnya, yang ke-8. Bagi saya layak tak layak ni saya pun tak boleh cakap, rakyat pun tak boleh cakap. Yang layak menentukan Perdana Menteri seorang aja. Dr. Mahathir Mohamad. Betul. Kita dah tak ada dah ditugaskan untuk menyatakan apa-apa tentang Anwar Ibrahim. Kerana tentang Anwar ini sama ada Mahathir nak lepaskan pada dia ke tidak Perdana Menteri atau tidak, itu sekarang dah terletak pada Dr. Mahathir. Layak tidak Dr. Mahathir. Tetapi kalau berpegang kepada ayat Tun Dr. Mahathir tentang Anwar, tak layak lah. Tak layak. Okay. Sebab Anwar, Dr. Mahathir kata Anwar ini tidak layak jadi Perdana Menteri, ada masalah moral, ejen asing, pembohong, penipu dan sebagainya. Dilaungkan selama puluhan tahun, 21 tahun lah. Dr. Mahathir melaungkan slogan bahawa Anwar ni tak layak jadi Perdana Menteri 21 tahun. Jadi kalau kita siasat dan kaji semula, sekali pun Dr. Mahathir tak pernah tarik kenyataan itu. Betul. Tak pernah dia tarik bahawa Anwar sudah layak kerana moralnya sudah baik, dia tidak terlibat dengan masalah liwat, dia tidak masalah ini, tak ada. Tak ada kenyataan. Tak ada kenyataan. Jadi bila saudara tanya saya apakah layak ke tidak, sudah kita kembalikan balik kepada Dr. Mahathir apa layak ke tidak. Kalau dia seorang yang berprinsip, Dr. Mahathir yang kalau dia ada prinsip, kalau dia betul-betul cakap apa yang dia cakap, maka dia tak serahlah pada Anwar kerana Anwar tidak ada moral yang tak baik, tak layak dan sebagainya. Sebab baton tu sekarang ni Mahathir pegang. Betul. Bukan rakyat pegang. Kalau sebelum pilihan raya ya, tetapi sekarang ni baton tu dia pegang. Dia nak bagi ke tidak? Tetapi sebagai penganalisis politik, saya menilai dengan jelas step pergerakan Pakatan Harapan ni dan Dr. Mahathir dan Anwar dari segi bahasa, dari segi language badan dan sebagainya, saya nampak ada krisis yang berlaku di antara Dr. Mahathir dan Anwar Ibrahim saling tidak percayai. Maknanya Anwar pun tak percaya kepada Dr. Mahathir bahawa Mahathir akan serah kat dia. Mahathir pun ada dalam hati dia tak nak serah pada Anwar. Itu sebab keluarlah berbagai-bagai teori. Azmin Bakati Malam Menteri dan sebagainya. Itu teori itu tidak boleh berlaku datang daripada saya. Betul. Ataupun datang daripada rakyat biasa. Dia boleh datang daripada perbincangan dalaman mereka. Kan? Itu yang jelas lah. Jadi persoalannya sekarang, kalau saya melihat layak tidak layak, saya pegang lagi ayat Dr. Mahathir selama 21 tahun lah. Maknanya tak layak lah. Tak layak. Okay. Dan Pak Hamdan ada beritahu tadi bahawa Tun M pun tidak pernah menarik balik kenyataan. Tak pernah. Okay, immoral punya attitude. Okay, tak pernah tarik balik. Tak pernah. Okay, Pak Hamdan, kita lihat kepada keadaan di mana sekiranya Tun M meletakkan jawatan, sekiranya PM ni tidak diserahkan kepada Anwar Ibrahim, siapa rasanya yang layak pada pandangan Tanya saya Dr. Mahathir lah. Dr. Mahathir masih kekal lagi. Kekal lah dia lah. Layak sebab dia tak nak berhenti. Dia sebenarnya tahun 2003 dia pun tak nak berhenti. Bukti tak nak berhenti tu saya cakap kenapa. Memang hati dia nak jadi Perdana Menteri sampai mati. Bukti dia apabila DAP dan PKR mencadangkan Amanah Mat Sabu cadang dia jadi calon Perdana Menteri Pakatan Harapan, menangis teresak-esak dia. Siti Hasmah pun menangis sama. Betul. Kenapa dia menangis? Kerana suka. Belum jadi Perdana Menteri lagi masa tu. Maknanya dia kata Masya Allah, dia kata ada lagi aku nak jadi Perdana Menteri lagi. Maknanya dia tidak pernah ada dalam jiwa dia untuk tidak jadi Perdana Menteri. Bila ketika dia dah berhenti pun dia nak jadi Perdana Menteri dengan menggunakan kapal yang lain. Dah jadi Perdana Menteri takkan dia nak berhenti. Dah dapat dah ni. Dan jadi bagi saya Anwar kalau bukan Anwar Mahathir lah. Maknanya dia akan kekal sampai mati. Elok pun. Sebab kalau bagi ke orang lain, itu saya kata tadi, bagilah dekat Mahyudin pula ni. Mahyudin pun dia segahnya nanti lepas ni. Kalau dia bagi ke Anwar, saya percaya 3 bulannya. Lepas itu dia mula attack Anwar. Tubuh parti baru pula lah kita rakyat Malaysia ni kan. Lawan pula lah. Ini bahaya. Tak habis-habis. Saya dah 52 tahun. Kan? Allahu Akbar. Daripada sekolah rendah tengok muka Dr. Mahathir.
Tengok Anwar sampai saya dah umur 52 ni. Betul. Tengok muka dia orang bergaduh siang malam pagi petang, kita pun terlibat gaduh sama juga. Rakyat Malaysia bergaduh sama juga dan sebagainya kan. Dalam dia orang bergaduh berdua tu PAS dengan UMNO dah berbaik. Ini ada hikmah dia juga kan. Alhamdulillah. Kerana Dr. Mahathir dulu PAS tak boleh baik dengan UMNO juga. Tak ada dia, sekarang ni jadi baik. Jadi bagi saya ada hikmah, dan kalau nak kekal aman sikit, bagilah Dr. Mahathir tu sampai mati, biar dia mati. Dia mati dalam jawatan. Okey. Itu yang dia nak kan? Dia nak itu. Okey, apa ni, banyaklah apa ni, teguran yang dibuat pada UMNO dan PAS apabila UMNO dan PAS bergabung. Dia cakap UMNO ni adalah sebuah parti kafir. Mengapa pula PAS nak bekerjasama dengan kafir? Okey. Dan saya nak bertanya pada Pak Hamdan. Sekiranya Anwar Ibrahim tak dilantik sebagai PM, rasanya rusuhan berlaku tak? Tak ada lah saya rasa. Adalah sikit untuk beberapa jam tu, tapi tak kuat lah. Tak kuat macam dulu. Sebab Dr. Mahathir seorang ahli politik yang hebat. Betul. Kalau dia tak lantik Anwar jadi Perdana Menteri, sudah tentu dia lantik Azmin Ali sebagai timbalan Perdana Menteri. Untuk dia kekal sebagai Perdana Menteri, dia kena ambil orang dalam PKR. Dia tak boleh ambil Mahyudin jadi timbalan Perdana Menteri. Dia tak mungkin juga dia kekalkan Wan Azizah. Maka dia kena ambil orang yang dalam PKR. Katalah dia ambil Azmin sebagai timbalan Perdana Menteri. Maka dengan sendirinya Azmin menjadi kuat. PKR itu, ahli parlimennya akan berbelah-belah bagi. Dan mengenali ahli PKR yang dah berkuasa apa semua ni, dia akan memihak kepada orang yang berkuasa. Jadi Anwar akan menjadi manusia yang kelompok keluarga dia je. Mungkin Azizah, Nurul Izzah, dia sendiri, 3 orang. Adalah sekejap mungkin beberapa orang antara Johari Abdul, Saifuddin Nasution yang digugurkan jadi menteri, apa sekejap sokong dia. Tapi mereka ni dah biasa berkuasa. Akhirnya dia akan bersama dengan orang yang berkuasa. Maka Azmin akan ambil alih PKR misalnya. Menjadi pemangku presiden dan sebagainya. Itu sebabnya kenapa Azmin disebut sebagai bakal timbalan menteri dan bakal Perdana Menteri. Kenapa tidak disebut Mahyudin atau nama-nama lain? Kerana untuk menyekat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, mesti diambil di kalangan orang PKR. Satu. Yang kedua, pengalaman saya lah. Pengalaman saya dengan Azmin, dengan saudara Izzah Makno, kami sangat dekat satu ketika dulu. Anwar Ibrahim dalam penjara Sungai Buloh. Dia call dua orang ni hari-hari. Azmin Ali, Izzah Makno. Hari-hari dia call daripada penjara Sungai Buloh. Dan dia call itu arahan tentu berbeza. Dengan Azmin dia cakap lain, dengan Izzah dia cakap lain. Tak sama, arahan tak sama. Dan Azmin pun sangat kuat dengan Anwar. Dia cukup takut, Anwar Ibrahim ni cukup takut kalau Azmin merajuk, Azmin tak bersama dia dan sebagainya. Tetapi kebelakangan ini saya tengok Azmin sudah berbeza dah dengan Anwar. Anwar sudah mula menyindir Azmin dengan terbuka, dan Azmin juga menyindir Anwar secara terbuka. Dia sudah menunjukkan watak yang sebenar. Sebenarnya itulah mereka. Keluarga Anwar tak pernah suka Azmin. Azmin pun tak pernah suka keluarga Anwar. Tetapi kerana kepentingan masing-masing, kepentingan politik ataupun apa, entah antara perhubungan derang itu menyebabkan derang sentiasa bersama. Tapi setelah berkuasa ni, Azmin pula rasa dia boleh jadi Perdana Menteri, maka hilang dah hubungan tu. Hilang dah kan. Jadi Azmin pun boleh perlekeh Anwar, dan Anwar juga boleh perlekeh Azmin dengan secara terbuka. Bagi saya satu benda yang tak baik lah. Tak baik. Benda tak baik. Timbalan presiden dengan presiden tak boleh bersama kan. Seperti mana Mahathir dengan Anwar tak boleh bersama ketika dalam UMNO tu. Ini tiba retak lebah. Dia tak lama lah, satu hubungan yang tak lama kan.